InsyaAllah. Cubaan satu dulu. InsyaAllah kita mulakan kuliah malam ni dengan kita sama-sama baca kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala al-kiram ashab al-izam sya'ulahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu aywaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiril mu'minina allazina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran hasana makisina bi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah SWT mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu kamu akan beberapa derajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Maksudnya tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga hawa nafsunya sehingga aku lebih dikasihi, melebihi kasihnya kepada ayahnya, melebihi kasihnya kepada anaknya, dan melebihi kasihnya kepada manusia sekaliannya. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadatu istifadah wal hasa ala tamasuki bikitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalati ilal khairi ibtigha wajhillah wal maradati wa qurba sawabi subhanahu wa ta'ala. Yang mati silakan imam kita. Mana pergi imam ni hilang dah. Seterusnya silakan Al-Fadil Tuan Bilal. Seterusnya pengerusi surau, jawatan kuasa surau, sidang jemaah muslimin muslimat, mukminin mukminat wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah kita dapat bersama sekali lagi pada malam ini untuk kita sambung kuliah kita. Tapi sebelum saya mulakan kuliah, nak buat sikit teguran lah berkenaan dengan imam kita kan. Ketika mengucapkan lafaz Allahu Akbar itu, dia sebut Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada Allahu Akbar. Ada K pula. Dan sepatutnya Allahu Akbar je. Allahu Akbar saja. Jangan sebut Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia mesti Allahu Akbar saja. Allahu Akbar. Tapi tahu Beritahu imam. Allahu Akbar. Hamzah, alif ataupun hamzah, kaf, baro. Allah, alif, lam, ha. Allah. Itu akbar. Hamzah, kaf, baro. Allahu Akbar. Jangan sebut Allahu Akbar kan. Lain pula bunyi kan. Allahu Akbar. Itulah tu. Imam pun dah keluar. Tak apa dah, beritahu dia sampai supaya jangan sebutlah.
Allahu Akbar tu macam lain lah bunyi kan. Macam ada penambahan baris. Ada penambahan baris itu tu. Allahu Akbar, ada penambahan baris. Dia tambah baris satu lagi. Jadi kalau sebut Allahu Akbar saja, tak adalah penambahan baris. Macam tu. Boleh? Mana nak pergi ni? Cakap. Kenapa? Yang kawan? Alif malam dawat tak ada. Ada. Kalau tak menulis ni. Halo dua. Ada tak pernah? Tak pernah. Biasalah tu time nak pakai memang tak ada. Bila tak pakai kan langsung sepah lah dia. Kan? Kan? Ada? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia baca Allahu Akbar. Mana tu? Allahu Akbar. Ada akbar sini. Akbar. Soalnya macam kap ni ada baris tu. Salah kap tu ada baris. Allahu Akbar. Kebar. Sedangkan kap ni dia tak baris. Dia mati. Dia mesti baca Allahu Akbar. Akbar. Allahu Akbar. Betul tak? Betul kan? Akbar. Bukan Akbar. Ada K sini ya. Soalnya macam tak ada I situ. Kita betul lah. Kita tahu dia lah. Supaya jangan benda berlaku lagi lah. Allah Akbar kan. Ini alif dalam nama Allah lah. Akbar kan. Hamzah ataupun ni atau alif Hamzah ni Akbar. Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Akbar. Ini yang baca Allahu Akbar. Macam ada baris kap tu. Kap tak ada baris. Kap mati. Taib. Bunyi kata saya. InsyaAllah. Jadi kita teruskan kita punya kuliah ni. Muka surat apa? 100. Baik, kita lihat 100. Tajuknya memberi pandangan tentang calon suami atau isteri. Memberi pandangan tentang calon suami atau isteri. Sesiapa yang diminta oleh seseorang memberi pandangan tentang calon suami atau isteri, dia hendaklah turut menyebut keburukan dan kekurangan orang itu yang diketahuinya secara jujur. Kena beritahu lah. Kan, apa dia punya kelebihan dia, apa kekurangan dia. Jangan asyik cerita kelebihan dia, kekurangan tak sebut. Nanti bila dah kahwin nanti dia salahkan kita pula. Kan? Salahkan kita. Jadi kita ceritalah apa kelebihan dia, apa kekurangan dia. Setiap orang ada kekurangan dan kelemahan. Siapa aja kekurangan dan kelemahan. Tak ada orang perfect dalam dunia kan. Itu.
Baik, kemudian perbuatan ni tidak dianggap sebagai mengumpat. Dia tak dianggap macam mengumpat. Yang diharapkan, bahkan dia merupakan usaha untuk memberi nasihat. Supaya orang yang nak kahwin ni, supaya dia menimbangkanlah, timbanglah. Fikirlah panjang, fikirlah baik, ataupun buat istiharah dan sebagainya, supaya nanti dia janganlah menyalahkan kita pula, seolah macam kita tak cerita keburukan dia. Kita lah keburukan dia. Mungkin dengan dia menikah nanti, mungkinlah perempuan tadi, pasangan tadi, mungkin dia boleh ubahlah sikap suami tadi. Mungkin kalau sebelum ni suami itu suka mancing kan, mancing je. Jadi mungkin bila dah kahwin nanti mungkin kuranglah sikit mancing. Gitu. Ataupun suka karaoke tak baby. Siang malam pagi petang karaoke. Dia dah pergi karaoke je. Jadi ceritalah keburukan dia. Jangan cerita kebaikan dia je. Supaya janganlah menyesal nantilah kata kahwin, ataupun disalahkan kita pula. Jadi perkara ini lakukan apabila dirasakan perlu untuk menyebut keburukan tersebut. Sekiranya tak perlu menyebut keaiban tersebut, maka cara itu juga memadai. Contohnya, dia menyatakan lelaki itu tidak sesuai untukmu, ataupun perempuan itu tak sesuai untukmu. Itu pemeliharalah. Kalau lah contoh kita tak nak ceritakan keburukan dia, boleh kita sebut je lah, lelaki itu, budak tu tak sesuai dengan kau tu dah. Pakcik tahulah latar belakang kan itu. Ataupun perempuan tu tak sesuai dengan kau tu. Kita tak adalah cerita nak bongkar keburukan itu. Tanya cerita lah. Dah orang tanya cerita lah kan. Supaya nanti dia timbanglah benda tu. Fikirlah panjang, sesuai ke tak sesuai, boleh ke tak boleh. Mungkin orang tu contohnya kalau pergi kerja tu malas. Kau jangan kahwin ke dia ni pemalas sikit kan. Pergi kerja lambat. Kerja lambat, macam-macam alasan dia. Sampai pun bos pun marah. Kerja lambat kan, kadang-kadang bila telefon tak angkat. Mana ni? Tak angkat. Kadang bos panggil dia tak tahu ke mana. WhatsApp, tak boleh tu dengan bos. Itu pun sikap tak elok juga tu. Tak baik. Maknanya mengelat ketika bekerja kan. Curi tulang dan sebagainya. Jadi kena beritahulah dengan perempuan tu, lelaki ni kelemahan dia apa, keburukan dia apa. Baik. Hadis berdasarkan hadis An Fatimah binti Qais radhiyallahu ta'ala anha annaha qalat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam inna Muawiyah ibni Abi Sufyan wa Aba Jahmin khatabani faqala Rasulullah sallam amma Abu Jahmin fala yad'u asahu an atikihi wa amma Muawiyah fasu'lukun la mala lahu inkihi Usamah bin Zaid pakareh tu summa qala inkihi Usamah panakahathu fajarallahu fi khaira wa tabatat kama qala Rasulullah SAW. Payah sikit hadis ni, di mana dia terima daripada Fatimah binti Qais. Ketika dia berkata kepada Nabi SAW, dia kata sesungguhnya Muawiyah bin Abu Sufyan dan Abu Jahmi telah meminangku, dia kata. Ni mungkinlah Fatimah Qais ni mungkin dia seorang cantik lah kan, sampai 2 orang masuk Minang. 2 orang masuk Minang kan. Jadi pertama Muawiyah bin Abu Sufyan, yang kedua Abu Jahmi pun dah setanggak nak masuk Minang. Maka Rasulullah bersabda, Abu Jahmi itu sentiasa memakai tongkat. Maknanya orang tua lah. Orang tua kan, lutut dah goyang. Kau nak ke? Manakala Muawiyah pula fakir dan miskin, tak berharta. Kau nak kau kahwin dengan Muawiyah ni? Maka Nabi pun memberi pilihan. Dia kata kahwinlah dengan Usamah bin Zaid.
inkihi Usamah ibni Zaid. Okay? Malangnya Fatimah tak suka dengan Usamah bin Zaid. Kemudian baginda bersabda lagi, kahwinlah dengan Usamah. Inkihi Usamah. Jadi Nabi telah memberi, Nabi sendiri yang kata tunjukkanlah siapa yang sesuai dengan dia. Dia kata Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini salah seorang daripada panglima perang Rasulullah SAW, Usamah bin Zaid. Maka kahwinilah oleh Usamah. Kahwini Usamah. Lalu Fatimah binti Qais pun berkahwinlah dengan Usamah bin Zaid. Allah Ta'ala telah memberikan kebaikan dalam perkahwinan ini, dan Fatimah pun hidup bahagia, tuan-tuan. Masya Allah, bahagia Fatimah tadi berkahwin dengan Usamah bin Zaid. Walaupun ada pilihan lain tadi, Muawiyah, Abu Sufyan, Abu Jami. Jadi masa tu Nabi ada. Bila Nabi ada, jadi senanglah kita tanya pendapat Nabi macam mana. Kalau Nabi dah tak ada, tak tahulah. Jadi mungkin tanya dengan para sahabat dan sebagainya. Itu juga kita zaman sekarang ni, kalau seorang perempuan tu ada 2-3 pilihan. Sama ada kita minta pandangan daripada orang tua kita, minta pandangan orang tua ataupun orang yang lama, ataupun buat istikharah pun boleh juga. Kadang-kadang dari segi zahiriat ini kita nampak baik, tapi di sebalik itu kita tak tahu. Rupanya banyak kelemahan kekurangan dia pasangan tadi. Baik. Tapi kalau seandainya nak juga, tak ada masalah. Sebab contohnya nak menggugurkan syarat sekupu kan. Dia kalau salah satu persyarat kahwin ni sekupu. Yang sebelum ni kita dah bahas. Sekupu. Dia sekupu ada 3 kan. Pertama dari segi agama dan juga akhlak. Yang kedua dari segi pekerjaan dia. Kemudian yang ketiga dari segi anggota badan. Cacat ke tak cacat? Jadi perempuan-perempuan ataupun lelaki-lelaki yang buruk akhlak tak sesuai dengan lelaki yang baik akhlak. Perempuan yang buruk akhlak tak sesuai dengan lelaki yang baik akhlak. Lelaki yang baik akhlak tak sesuai dengan orang perempuan yang buruk akhlak. Itu mana tak sekupu lah. Kalau perempuan yang baik dengan lelaki yang baik, kan? Kemudian lelaki yang baik dengan perempuan yang baik, maka dikatakan sepupu lah. Macam tu. Jadi kalau kahwin dengan orang kaya dengan tak kaya, yang kaya sepupu, kaya dengan kaya sepupu lah. Tapi kalau kaya dengan tak kaya, kita tak sepupu lah. Tapi kalau seandainya nak menggugurkan syarat sepupu, tak ada masalah. Contohnya wali kata, tak apalah, saya terimalah bakal menantu ni. Walaupun mungkin dia tak adalah apa sangatlah, dia punya ijazah pun tak ada, hanya lulus SPM je. Lulus SPM je. Sedangkan anaknya ijazah, anaknya perempuan ijazah. Bakal suami anak tadi contohnya lulusan SPM aja. Jadi kalau seandainya wali nak menggugurkan, kalau nak sekupu, nak gugurkan syarat sekupu tu tak ada masalah. Cuma kalau apa in case kalau terjadi kemudian tu tanggung sendirilah, gitu kan. Baik. Seluruhnya wali mencadangkan perempuan dalam jagaannya kepada lelaki yang soleh dan juga bertakwa. Wali sunat mencadangkan perempuan jagaannya berkahwin dengan lelaki yang soleh, lelaki yang bertakwa. Hal ini sebagai mencontohi perbuatan Nabi Syuaib alaihissalam yang mencadangkan anak perempuannya kepada Nabi Musa alaihissalam yang diketahui bersifat amanah serta mulia. Kena ingat kan kisah Nabi Syuaib dan juga Nabi Musa. Ketika Nabi Musa melarikan diri daripada Mesir, pergi ke perkampungan Nabi Syuaib di Madian, tersilap saya. Sampai di sana kan Nabi Musa, kenapa Nabi Musa melarikan diri daripada Mesir? Kerana dia telah memukul seorang lelaki Kipti. Dia pukul sekali, terajang sendiri sampai mati orang tu. Maka Nabi Musa pun cuba lagi meninggalkan Mesir, pergi ke perkampungan Nabi Syuaib. Sampai ke situ dia jumpa, dia nampak orang berkerumun kat satu telaga ataupun perigilah, kan, yang mana masing-masing kata beratur nak ambil air. Beratur nak ambil air. Tak jauh daripada tempat ambil air itu, Nabi Musa nampak ada 2 orang perempuan.
dua orang gadis perempuan yang juga kemungkinan besar dalam proses nak ambil air lah. Tapi disebabkan oleh dia perempuan, sedangkan orang lain semua laki-laki, semua yang gagah-gagah dan sebagainya, jadi perempuan ni terpinggir lah macam tu, lambat dia dapat gilirannya nak ambil air tu. Tujuan ambil air tadi nak bagi air kepada kambing-kambing, kan, binatang-binatang ternakan masing-masing lah macam tu. Jadi Nabi Musa AS tengok ada dua orang perempuan, tengok lambat kan. Jadi Nabi Musa pun tanya, kenapa kamu? Dia kata, apa kat sini? Kami nak ambil air, dia kata. Tapi sebabkan kami ni orang perempuan, jadi kami tak nak berebut-rebut lah gitu. Kemudian kat perigi tu pula tuan-tuan, dia ada satu batu yang besar tu. Ada satu batu besar yang menghalang daripada air keluar. Jadi lambatlah air tu keluar. Itu yang terpaksa ikut turn tu nak ambil air. Maka Nabi Musa AS kan, dia pergi ke air tadi kan, kat batu tu, maka dia angkat batu tadi. Kerana Musa ni dia seorang yang kuat, gagah. Sebelum ni pun tak ada seorang, sebelum ni tak ada seorang pun yang mampu angkat batu tu. Tapi Nabi Musa angkat seorang je, maka dia alihkan batu tadi. Bila dah alih batu tadi kan, maka dia ambil, dia panggil perempuan dia dua orang tadi, anak Nabi Syuaib itu, maka supaya dia ambil air. Dah selesai semua, barulah orang lain pula ambil air. Itulah. Jadi peristiwa Nabi Musa tadi sampailah ke pengetahuan Nabi Syuaib AS, itulah ayah kepada dua orang perempuan tadi. Nabi tahu berkenaan dengan Nabi Musa AS. Maka Nabi Syuaib AS perintahkan kepada anaknya, salah seorang daripada anaknya, untuk membagi Nabi Musa AS supaya datang ke rumah. Pergilah. Tak silap saya namanya Sapura, nama anak dia lah. Dia ada dua orang anak tu, perempuan. Dia ambil satu anak tadi, perintahkan supaya panggil Nabi Musa. Maka Nabi Musa pun kan bersetujulah untuk hadir ke rumah Nabi Syuaib. Dalam perjalanan pergi ke rumah Nabi Syuaib tadi, yang anak Nabi Musa nanti berjalan, anak Nabi Syuaib berjalan di depan, sedangkan Nabi Musa berjalan di belakang. Bila anak Nabi Syuaib berjalan di depan, kemudian angin pula agak kuat, maka terangkatlah kain dia. Macam tu. Maka Nabi Musa kata, tunggu dulu, dia kata. Kamu berjalan di belakang, biar saya berjalan di depan. Maka Nabi Musa pun jalan di depan. Jadi segala apa yang berlaku tu diceritakan kepada Nabi Syuaib, dan akhirnya Nabi Syuaib kan setuju untuk mengahwinkan Nabi Musa dengan salah seorang daripada anaknya. Itulah kisah Nabi Musa kahwin dengan anak Nabi Syuaib, kan? Baik. Dilihat kepada firman Allah Subhanahu wa taala Al-Quran, dia kata qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khaira man istajirta al-qawiyyun amin. Qala inni uridu an unkiha ihda ibnatain hataini ala an ta'juruni samaniya hijaj. Fa in atmamta asyra famin indika wa ma uridu an asyukka alaikam satajiduni insyaallah minas salihin. Qala zalika baini wa bainak ayyama ajalaini qadaitu fala udwana alayya wallahu ala ma naqulu wakil. Maksudnya apa? Salah seorang di antara perempuan yang berdua itu, mana anak Nabi Syuaib tadi, berkata, wahai ayah, ambillah dia menjadi orang upahan. Maksudnya menggembala kambing kita. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang ayah ambil bekerja ialah orang yang kuat lagi amanah. Seorang yang kuat lagi amanah. Jadi anak Nabi Allah Syuaib ni dia mungkin dah berkenan lah macam tu. Dia dah berkenan dengan Nabi Musa ni. Walaupun yalah bau kenal pun, tak ada kenal sangat pun lagi kan. Tak ada kenal sangat pun, baru kenal. Tapi dia dah anggap Nabi Musa ini qawiyyun amin. Seorang yang kuat lagi amanah. Macam mana dia boleh kenal Nabi Musa ni seorang yang kuat amanah sedangkan baru jumpa?
Kan baru jumpa, tapi dia dah kata bahawa Nabi Musa ini seorang yang kuat lagi mana. Jadi kemungkinan lah orang kata maka hati dia dah berkenal kot dengan Nabi Musa tadi sampai dia cakap macam tu. Kemudian bapa perempuan itu berkata kepada Musa, aku hendak mengawinkanmu dengan salah seorang dari dua anak perempuanku ini dengan syarat bahawa engkau bekerja denganku selama 8 tahun. Dia kata, aku nak kahwinkanmu dengan salah seorang daripada dua anakku ini. Boleh, tak ada masalah. Kan, kita lah sebagai ayah contoh dia. Kan, anak ni tak dapat jodoh lagi. Cari jodoh tak dapat. Cari jodoh tak dapat. Kan banyak sekarang ni kata suka cari jodoh sendiri. Tak? Bila mak ayah cari kan dia tak nak. Kan? Bila tengok anak dara kita tu dalam umur dah berumur kan. Takkan kahwin lagi. Kita lah kono. Usahakanlah. So jangan dapat kan jodoh untuk dia kan. Macam tu. Carilah mana-mana lelaki yang sesuai tu. Cadangkanlah. Jadi bapa perempuan itu berkata kepada Musa, aku nak mengawinkanmu dengan salah seorang daripada dua anak perempuanku ini. Dengan syarat, dia bagi syarat. Bahawa engkau bekerja denganku selama 8 tahun. Dalam pada itu, jika engkau genapkan menjadi 10 tahun, maka demikian itu adalah dari kerelaanmu sendiri. Dan ingatlah, aku tidak bertujuan untuk menyusahkan kamu, wahai Musa. Engkau akan dapati aku insya-Allah dari orang-orang yang baik layanannya, insya-Allah. Macam tu. Jadi maknanya dalam satu zaman tuan-tuan ada dua nabi. Satu zaman ada dua nabi. Itu biasalah. Dalam satu masa ada dua nabi. Contoh itu yang lain seperti Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail kan. Nabi Ibrahim ayah dia, Ismail anak dia berada dalam dalam satu masa dua nabi. Dalam satu masa dua nabi. Itu juga dengan Nabi Sulaiman dengan Nabi Daud berada dalam satu masa. Nabi Sulaiman dan juga Nabi Daud. Okey. Nabi Ilyasa dan sebagainya. Kalau Nabi Muhammad SAW, masa Nabi Muhammad ada Nabi seorang je. Tiada Nabi yang lain. Gitu. Baik, kemudian Musa menjawab, perjanjian itu adalah antara aku denganmu. Tetap dihormati bersama yang mana sahaja dari dua tempoh itu yang aku tunaikan. Maka janganlah hendaknya aku dipersalahkan. Dan Allah jualah yang menjadi pengawas terhadap apa yang kita katakan tadi. Itulah macam tu. Masya-Allah. Jadi Allah Taala telah mempertemukan jodoh Nabi Musa AS dengan anak Nabi Syuaib AS. Kan senang nak dapat anak Nabi kan? Itu juga kalau dijodohkan dengan anak orang alim, itu rezeki dia tu. Dijodohkan dengan anak ulama, kan? Rezeki lah. Rezeki Allah Taala bagi rezeki pada kita. Bukan senang nak dapat jodoh kan. Dijodohkan dengan anak ulama. Baik. Jadi hal ini juga sebagai mencontohi perbuatan Umar Ibn Khattab ketika dia menawarkan anaknya yang bernama Hafsah kepada Osman dan kemudiannya kepada Abu Bakar. Hafsah selepas itu dikahwinkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada hadis kan berkenaan dengan kisah ni. Dia kena dalam hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin yang disebut berkenaan dengan kisah ini, kisah perkahwinan seberingkaslah. Nabi Muhammad dengan Hafsah. Yang mana pada asalnya satu hari tuan-tuan, ketika Hafsah ni dia kematian suami dia. Hafsah ni anak Sayyidina Umar. Satu hari dia punya suami dia meninggal dunia. Maka Umar pun pergilah berjumpa dengan Osman. Dia kata, wahai Osman, dia kata, mari sini. Ada apa tuan? Dia kata, Amirul Mukminin. Berkenaan macam ni. Sekarang ni anak aku Hafsah telah pernah berhijrah dia dan dia telah kehilangan suami dia. Setuju tak kalau seandainya aku kahwinkan kau Hafsah dengan Hafsah? Setuju atau tidak? Maka Osman pun termenung. Menung je tu. Dia tak bagi jawapan.
Kemudian besok tu lagi Umar pun tanyalah dengan Osman, wahai Osman, bagaimana dengan cadangan aku tadi? Maka Osman kata, tak maaf lah, dia kata, saya tak boleh nak terima. Kan je tu. Baik, kemudian Abu Bakar, Umar pun pergi jumpa dengan Abu Bakar. Wahai Bakar, dia kata, tak aku kawinkan kau dengan anakku Hafsah. Kerana dia telah pun, suami dia tak ada lagi, dia janda sekarang. Dia tak kau kawinkan. Bagilah saya tempoh untuk berfikir, kata Abu Bakar. Okey, besok kau bagi tahu dengan aku lah, kata. Jadi besok tu jumpa balik. Maka Umar pun tanya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, bagaimana dengan pandangan dan juga cadanganmu itu? Adakah kau setuju berkahwin dengan Hafsah? Maka Abu Bakar kata, minta maaf lah, dia kata. Kan, saya dah fikir tapi mungkin tak sesuai kot, dia kata. Macam tu. Maka tak lama lepas tu, maka Nabi Muhammad SAW pun berkahwin dengan Hafsah. Nabi pula berkahwin dengan Hafsah, tuan. Jadi sebenarnya, tuan, Nabi Osman dia dah tahu dah bahawa Nabi pernah sebut bahawa Nabi nak kahwin dengan Hafsah. Kemudian Abu Bakar betul juga. Abu Bakar pun pernah dengar bahawa Nabi ada menyuarakan dia punya hasratnya untuk berkahwin dengan Hafsah. Maka dengan itulah, maka Osman menolak pelawaan daripada Umar. Begitu juga Abu Bakar menolak pelawaan daripada Umar supaya berkahwin dengan Hafsah dia, anak dia Hafsah. Kerana Nabi sendiri berhajat untuk berkahwin dengan Hafsah, tuan-tuan. Maka lepas tu berlakulah perkahwinan tersebut, insya-Allah. Baik. Kemudian sunat semasa meminang. Sunat semasa meminang. Lelaki yang meminang ataupun wakilnya sunat mendahulukan khutbah sebelum peminangan dan juga akad nikah. Khutbah itu naklah dimulai dengan puji-pujian kepada Allah serta selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini berdasarkan hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin zibalin la yubda'u bihi bihamdillah fa huwa abtar. Maksudnya setiap perkara yang penting sekiranya tidak dimulai dengan pujian kepada Allah, maka adalah dia tidak sempurna. Tapi ni jarang berlaku dah. Sebab biasa berlaku khutbah ni waktu akad nikah. Waktu meminang jarang ada khutbah. Biasa tak ada. Kalau tidak pun bagi tazkirah macam itulah. Kalau waktu meminang. Kalau waktu akad nikah, itu biasa ada khutbah. Sama ada imam sendiri baca khutbah ataupun imam suruh pengantin lelaki baca khutbah. Tapi sebenarnya dia bukan waktu meminang aja. Dia bukan waktu akad nikah saja. Malahan waktu nak masuk meminang pun boleh juga baca khutbah. Tapi jaranglah orang baca khutbah tu, macam tu. Baik. Lelaki yang meminang ataupun wakilnya sunat mendahulukan khutbah sebelum peminangan dan akad nikah. Nampak? Jaranglah masyarakat kita ni baca khutbah waktu minang. Biasa berpantun je. Kan? Pantun tu lah, pantun ni dan sebagainya. Itu pun nasib kalau siapa yang pandai pantun. Kadang tak ada pantun pun, kan? Terus straight to point je kan tu. Tak ada panjang cerita tau. Ni kalau sampai khutbah tu hebat lah tu. Baik, sebab biasanya khutbah ni ialah waktu akad nikah. Macam tu. Baik. Jadi kemudian khutbah tu naklah diteruskan dengan berpesan tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas tu barulah dinyatakan hajat untuk meminang. Contohnya, saya datang untuk meminang anak perempuanmu. Nampak? Ni waktu minang ni, khutbah. Boleh juga, Mat? Waktu meminang, kan, anak orang tu baca khutbah. Jaranglah orang buat, kan. Biasa pantun je lah macam tu. Baik, kemudian wali perempuan juga sunat berkhutbah. Kalau tak boleh khutbah macam mana, Ustaz? Tak boleh khutbah, bagi tazkirah je lah. Bagi peringatan je lah macam tu. Dan biasanya orang bagi peringatan bila dah tunang tu. Dah tunang tu adalah orang kata peringatan daripada orang kata belah lelaki, belah perempuan, kan? Peringatan dia. Itu pun boleh juga bagi peringatan.
Mana bila bertunang ni janganlah orang kata macam orang dah kahwin, gitu. Jangan kulu kilir kedai baru. Sedangkan masih bertunang, belum kahwin lagi. Baik. Kemudian wali perempuan juga sunat berkhutbah. Contohnya selepas memuji Allah Ta'ala dan mengucapkan salawat dan salam atas Nabi Muhammad serta berpesan tentang ketakwaan kepada Allah. Dia berkata, saya suka kedatangan awak. Khutbah sebelum akad nikah lebih diberi peringatan berbanding sebelum peminangan. Nampak? Khutbah sebelum akad nikah tu lebih ditekankanlah. Sebab apa? Biasanya kita ada khutbah waktu akad nikah je. Waktu minang tak ada khutbah dah. Siapa pula nak sedia khutbah kan tu minang dia? Kalau dia seorang ustaz, okeylah. Kita ustaz kan, minta jadi wakil meminang. Bolehlah cakap. Bagi tazkirah ke peringatan apa-apa kan. Selepas tunang tu. Yalah antaranya lah bagilah peringatan pada pasangan tadi. Ni bertunang je. Belum apa-apa lagi. Mula akad nikah lagi. Jangan orang kata dah kulu kilir kedai baru pula. Berdua-duaan, bersunyian pula. Macam tu. Baik, kemudian perkara ini telah diamalkan oleh ulama salaf. Kemudian Imam Mazhab mengambil dalil daripada riwayat Ibnu Mas'ud dalam hadis mauquf dan marfu'. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala iza arada ahadukum ay yakhtuba li hajatin min nikahin wa ghairihi falyakun innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Gitu. Sambung lagi belakang tu. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa fiha rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad fazal fawzan 'azima. Okey, inilah ni antara ayat ni macam rukun khutbah lah tu. Kan rukun khutbah biasanya rukun khutbah ada berapa tuan-tuan? Kalau khutbah jemaah lah ada berapa rukun khutbah? 3. Rukun khutbah ada 5. Dia sama macam rukun nikah juga kan. Rukun nikah kan ada 5. Rukun khutbah pun ada 5. Kan? Rukun khutbah yang pertama ialah puji-pujian kepada Allah. Yang kedua selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul tak? Yang ketiga berpesan dengan ittaqullah. Ittaqullah. Pesan dengan ittaqullah, bertakwa pada Allah. Yang keempat iaitulah membaca satu ayat Quran. Sepotong ayat Quran. Dan yang kelima mendoakan kaum muslimin wal muslimat. Itu rukun khutbah tu. Khutbah jemaat. Macam tu. Rukun nikah. Mana rukun nikah pula? Rukun nikah pertama mesti ada pengantin lelaki. Kedua mesti ada pengantin perempuan. Kemudian yang ketiga mesti ada wali. Yang keempat mesti ada lafaz ijab kabul. Dan kelima saksi. Kelima saksi. Dia tak sebut situ juru nikah, tak ada. Dia tak sebut juru nikah. Tapi dia sebut wali. Wali lah, itu penting sekali. Wali itu kira macam juru nikah lah, tentu. Apa benda tu? Rukun. Rukun apa? Khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat. Okey, rukun khutbah Jumaat pertama pujian-pujian pada Allah. Pujian pada Allah. Yang kedua selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga berpesan dengan ittaqullah.
Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih kan. Yang keempat membaca satu potong ayat Quran. Mana-mana ayat Quran lah. Dan yang kelima kan memohon kata keampunan kepada kaum muslimin. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin mu'minat kan. Tu 5 lah rukun khutbah. Khutbah Jumaat lah tu. Rukun nikah tadi pengantin lelaki, mesti ada pengantin lelaki, mesti ada pengantin perempuan, mesti ada wali, mesti ada ijab kabul, lafaz sirah ijab kabul kan, dan kelima saksi. Kan, saksi. Kan? Kalau kat sini kan, kalau kat sini ni rukun khutbah tadi apa? Khutbah nikah. Ni khutbah nikah. Kalau khutbah nikah ni ialah dia di sini ada pujian pada Allah, kemudian ada selawat kat situ. Ada selawat? Ada tak? Tak ada sebut selawat kan? Dia pujian pada Allah, kemudian dia tak ada sebut selawat sini. Kemudian ittaqullah ada, kemudian satu potong Al-Quran tu, ya ayyuhan nas ittaqullah allazi khalaqakum min nafsin wahidah. Tu ayat tu, ya ayyuhallazina amanu taqullaha qaulan sadida, nanti pada Al-Quran juga. Ya tu. Ni tak habis ni. Biasanya kalau rukun khutbah tu dia lagi ada lagi lah. Ya tu, ada lagi. Baik. Dan khutbah nikah ni sunat je. Kalau tak baca khutbah nikah, adakah tak sah nikah? Sah. Dia bukan macam khutbah Jumaat. Kalau khutbah Jumaat mesti baca khutbah Jumaat, rukun khutbah Jumaat kan ada. Kalau bab khutbah nikah ni tak baca khutbah nikah tak apa. Bagi tazkirah je Ustaz. Tak ada masalah. Kalau saya di pejabat agama Seremban dulu waktu akan nikah dulu tak ada pun khutbah nikah. Bagi peringatan 1 2 3 4 5 peringatan. Dah. Pertama betulkan niat. Macam tu kan? Betulkan niat. Yang kedua, sunnah orang kata bernikah. Kan? Yang ketiga, hindarkan daripada zina, wala taqrabuz zina. Kan? Yang keempat, orang kata hubungkan silaturahim ahli keluarga lelaki perempuan. Yang kelima, kan? Orang kata taatlah perintah Allah Taala. Berbaik-baik suami isteri kan? Itu ada pesan-pesanan lah. Just tu je kita sebut. Poin 1, poin 2, poin 3, poin 5. Nak lebih poin lagi, tambah lagi. Macam tu. Sebab kalau khutbah nikah kan lama. Kalau dulu time COVID tuan-tuan, berapa minit nikah kojap je. Kan ringkas-ringkas je dah selesai. Masuk pasangan lain pula. Macam tu. Bagi apa poin-poin 1 2 3 dah selesai nikah. Pula masuk pula pasangan ketiga pula. Ringkas cepat. Tak ada nak baca khutbah panjang menjela dah. Baik, seterusnya. Okey, terjemahan tu tuan-tuan boleh baca lah. Terjemahan tadi. Kemudian bersunyi-sunyian dan bergaul mesra dengan tunangan sebelum berkahwin. 6.0. Dalam aspek perkahwinan menjadi kebiasaan sebahagian masyarakat yang jauh daripada penghayat Islam, lelaki bergaul mesra serta bersunyi-sunyian dengan tunangan mereka setelah pertunangan mereka dirasmikan. Masya-Allah. Jadi dia anggap orang kata tunang tu macam lesen pula, lesen besar lah. Sedangkan belum lesen besar tu. Lesen L kan. Sila kita lesen L kan. Dah ada lesen L tu, lesen P pula. Dulu ada lesen P tak? Tak ada. Masa saya ambil lesen dulu tahun 95, saya ambil lesen kereta. Mana ada lesen P? Ya ada lesen L dia. Tapi budak zaman sekarang dia ada lesen P pula. Macam tu. Dia ada test lah dalam 2 tahun ya? 3 tahun? 3 tahun P kan? Kalau tak ada masalah, boleh dapat lesen yang betul. Tu kereta saya tuan-tuan ada P. Kereta saya ada 2 biji. Dua-dua ada P besar. Sebab apa? Anak semua ada 2 orang pakai lesen P lagi. Kadang dia pakai kereta kita kan. Yang 2 orang tu dah okey dah. Dah lulus. Ada yang 2 orang perempuan ni. Ada anak 2 orang perempuan tu masih P lagi. Tak settle lagi.
Jadi kadang dia pakai kereta kita kuli-kuli ke bawah. Kan? Poi sombal lah, poi itulah, poi sini tampil lah kat kereta. Jadi P tu kena letak lah. Itu walaupun kita dah lesen dah pas dah. Tapi sebabkan anak kita masih P, jadi tak boleh nak tanggalkan P tu. Baik, kemudian mereka mendakwa perbuatan itu adalah untuk mengenali akhlak dan tingkah laku tunangan masing-masing mereka, sedangkan di lubuk hati mereka yakin tak mampu untuk menyingkap akhlak tunangan mereka yang sebenar-benarnya. Dia bagi alasan lah kenapa ni baru tunang tapi dah berduaan. Kenapa? Alasan dia kata nak mengenali lebih tunang. Nak mengenali lebih rapat tentang tunang dia. Tak dapat tu kan. Nak dapat mengenali tunang 100% memang tak dapat dia. Nak kenal pas kita pun kadang-kadang dah lama kahwin dengan pasangan kita pun kadang-kadang kita tak tahu 100% kan macam mana sikap pasangan kita kan. Walaupun kadang dah kahwin lama dah. Apalagi kalau belum kahwin lagi. Hanya sekadar tunang je memang tak rapat lah nak kenal 100% tunang kita tu macam mana sikap dia. Jika lelaki berfikir untuk menampakkan diri secara berpura-pura di hadapan perempuan sebagai jejaka idaman daripada sudut kemuliaan, timbang rasa dan keelokan, maka perempuan juga akan melakukan lebih pada itu. Perempuan akan cuba menunjukkan dirinya sebagai gadis impian. Akulah gadis impian. Kan? Akulah jejaka idaman kan? Kalau lelaki pula. Jadi lelaki perempuan bila jumpa dengan tunang dia, kan dia akan tunjuk sikap lembut, kan? Sikap keperempuanan dia. Beradab, perasaan, akhlak, tingkah laku semua baiklah. Pijak somut pun tak mati, kan? Kalau makan tu cermat, semualah cermat. Tahu tak? Tapi bila dah kahwin kan tengoklah macam mana tengah langgang. Laki pun tu juga. Kami lagi kan. Depan bakar pak mentua kami lagi. Bila belakang tak tahu dah. Jadi kalau nak kirakan orang kata bertunang ni, berdua-duaan ni, ketika bertunang ni sebenarnya dengan tujuan nak kenali pasangan masing-masing sebenarnya tak. Belum lagi dapat mengenali pasangan masing-masing dalam tempoh bertunang. Sebersikit dapatlah. Baik. Jadi perbuatan bergaul mesra bersunyi-sunyian dan bersunyi-sunyian antara pasangan yang bertunang adalah haram dan tidak benar kalau syarak. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu la yakhluwanna rajulin bi imra'atin wa illa wa ma'ahuma zu mahram. Yang bermaksud daripada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata janganlah sama sekali seorang lelaki dan perempuan bersunyi-sunyian. La yakhluwanna rajulin bi imra'atin. Janganlah seorang lelaki dan perempuan bersunyi-sunyian melainkan ada mahramnya bersama-sama dengan mereka. Kalau ada mahram kan, ada ayah yang tertengah tu kan. Nak naik motor 2 orang. Boleh naik motor 2 orang. Kan ayah tertengah. Ayah tu kan. Macam tu. Tu boleh. Bolehlah berdua. Kalau tak ayah ai mak lah tu tengah. Tu atuk kan tu tengah. Jadi kalau nak keluar beli cincin, tu bolehlah. Nak pinjam kejap lah, nak bawa pergi kedai beli cincin, ni nak nikah kan. Mana ada hajat tertentu, bolehlah. Kalau boleh lagi eloklah atuk ikut sekali, Wan sekali ikut. Mana tahu kan melencong tempat lain ni doang tu. Baik. Jadi perempuan yang cantik ialah perempuan yang berusaha mengelakkan diri daripada kelihatan di hadapan tunangannya, sehinggalah akad nikahnya disempurnakan. Itu dia kata perempuan cantik tadi. Bukan perempuan cantik tu orang kata duk senebel macam tu je kan. Dengan orang kata sekarang kan TikTok. Kan TikTok.
Banyak perempuan dalam TikTok. Cenya dalam TikTok. Kan? Bukan dah menyampah tengok. Kan? Macam-macam. Kalau perempuan dalam TikTok tu, saya janda kata. Adakah anda sudi menjadi suami saya? Cuba tengok dalam TikTok. Ada? Saya umur 20 tahun. Orang ingat saya ini adalah anak dara. Rupa-rupanya ada anak di belakang. Tunjuk anak dia pula. Itu dalam TikTok. Macam tu. Baik. Jadi perempuan itu mesti memikirkan masa depannya dengan mengambil kira risiko yang bakal dihadapinya pada masa akan datang sekiranya dia selalu bersunyi-sunyian dan bergaul mesra dengan tunangannya. Sekiranya lelaki itu memutuskan tali pertunangan, kemungkinan tak ada lelaki lain yang akan meminangnya apabila mengetahui hubungannya dengan bekas tunangnya. Nampak? Jadi kalau seandainya asyik berdua yang tunangan, tiba-tiba tak jadi kahwin, macam mana? Bila tak jadi kahwin tadi, jadi orang lain pun kata macam dah tahu hati lah nak masuk Minang. Dah asyik kuliah-kuliah tunang dulu, buat tak jadi kan? Jadilah tu masalah tu. Itu kesan daripada berdua-duaan tadi. Sekiranya perempuan itu memutuskan tali, sekiranya lelaki itu memutuskan tali pertunangannya, kemungkinan tak ada lelaki lain yang akan minangnya apabila mengetahui hubungannya dengan bekas tunangannya itu. Jadi bersunyi-sunyian serta bergaul mesra hanya dibenarkan selepas berkahwin. Mereka bebas melihat pasangan masing-masing tanpa sebarang dosa dan halangan. Tunggulah ada lesen besar lah. Ni lesen P kan, lesen L ya. Dia kena ada lesen PAS kan, lesen betul tu. Barulah boleh berdua-duaan kan, bolehlah ke mana ke baru kan. Dah kahwin senanglah, ni tak kahwin lagi. Wallahu a'lam bissawab. Sampai situlah kita punya kuliah ni. Saya buka soalan ada tak? Ada soalan tak? Macam tu. Ada? Tak ada? Tak ada? Okay, insyaAllah. Jadi saya nak ulang balik perkenaan tadi lah. Tuan Imam, nak betulkan tadi pasal kata ketika takbir tu kan. Jangan kita takbir tu Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar. Mesti baca, mesti takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan baca Allahu Akbar. Seolah macam ada baris. Seolah macam kap tu ada baris. Macam tadi lah saya tunjuk tadi kan. Ni bukan niat nak mau kata rendahkan orang, tak ada. Kita berbetulkan mana yang rasa betul-betulan. Jadi kan Allahu Akbar. Akbar. Kalau kita baca Allahu Akbar, seolah macam kap ni dia ada baris. Seolah macam kap ni ada baris. Sedangkan kap tak ada baris. Kap ni mati. Kap mati. Di sini kita baca Allahu Akbar. Akbar. Kalau kita baca Allahu Akbar, macam seolah kap ni dia ada i. Gitu. Allahu Akbar. Jadi kita dah salah kan tu? Kan? Kena betul kan tu? Balik. Mungkin kadang-kadang benda tu dah sepati dengan kita. Kena cubalah betulkan. Baik dia sudah. Bukan mana niat nak rendahkan, tak ada. Tapi kita kena betulkan mana yang kita rasa salah tu, kena betulkan balik. Sebab kalau kita tengok kata imam-imam yang besar-besar Masjid Haram dan sebagainya, kan, Imam Madinah ke, Imam Masjid Nabi ke, imam yang besar-besar, memang dia akan baca Allahu Akbar. Akbar. Yang kita baca Allahu Akbar. Salah. Okey? Boleh? InsyaAllah
Tak ada niat merendahkan, tak ada. Niat untuk kita sama-sama lah. Terutama tersebut. Allah Akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqan wa lam taqabbala rizqan halalan mubarakatan katsira wa ziyana fatai alim tawlana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'arifin. Allahumma faqina fi din, Allahumma faqina fi din. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'sumah. Rabbana tah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta fatihin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.